Assalamu alaikum. Abah ucapkan ahlan wa sahlan, saudara-saudari anak tersayang. Demi ummah kita ke hadapan, salah silap mohon diampunkan. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan? Moga-moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua adalah pencinta Allah dan juga pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Masya Allah, Rasulullah dalam mengingatimu. Jadi hari ini anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali Abah nak ajak kepada semua yang ada di depan Abah ni, yang ada yang sedang menyaksikan video ini, hari ini marilah sama-sama kita perbetulkan niat kita. Kita niatkan kita kerana cintakan Allah dan kerana cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di ruang maya ini semata-mata cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnahnya. Moga-moga insya-Allah nanti kita akan berjumpa dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan dengan daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barang siapa barang siapa, anak-anak kita sebut, dengar semua ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masya Allah anak-anak, Nabi sebut siapa cinta dekat Nabi, maka akan masuk ke dalam syurga. Jadi siapa yang cinta dekat Nabi? Kitalah semua insya Allah. Anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan ayat di dalam Al-Quran tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa maksud dia? Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik pada hari akhirat. Serta ia pula akan menyebutnya dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan juga masa senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak cuba tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terpuji. Takkanlah kita tak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. So, Abah nak cek wajah anak-anak yang ada di depan Abah pada hari ini. Betulkah cinta? Betulkah rasa sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya kadang-kadang kita bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kita tak rasa apa-apa pun. So Abah nak cek wajah ada anak sekalian. Adakah wajah anak-anak seperti ini? Nampak tak? Tak kan? Okey, tak ada wajah seperti itu. Adakah wajah seperti ini? Masya Allah, dia mengantuk. Cerita Nabi je dia mengantuk, ya.
dan ataupun wajahnya seperti ini, dia rasa heran. Ini cerita pasal apa ni? Cerita pasal apa ni? Kan? Dan adakah wajah seperti ini? Rasa geram ni, geram. Asyik-asyik cerita bab Nabi, asyik-asyik cerita tentang agama, asyik-asyik cerita tentang solat. Dan Abah yakin tidak ada 4 wajah seperti ini, sebab wajah anak-anak yang ada di depan Abah sentiasa cinta dan senyum, seronok mendengar Nabi SAW. Pasti anak-anak berwajah seperti ini. Betul tak? Setuju? InsyaAllah. Jadi kita semua anak-anak sekalian, hari ini kita nak cerita, kita sambut Maulidur Rasul SAW. Apakah itu Maulidur Rasul? Itu menyambut keputeraan baginda Nabi SAW yang telah diputerakan. Bila tu anak-anak? 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah ataupun bersamaan 571 Masihi. Lama dah anak ya. 1450 tahun yang lalu kalau Nabi SAW hidup bersama dengan kita. Jadi anak-anak, kenapa kita nak sambut Maulidur Rasul? Ya, tidak lain dan tidak bukan yang pertama, nak melahirkan kecintaan kita terhadap Nabi SAW. Yang kedua, kita nak membina kecemerlangan seperti mana Rasulullah SAW menjadi insan yang cemerlang. Dan yang ketiga, kita nak menerap, menghayati nilai-nilai murni yang ada pada diri Nabi SAW. Anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa maksudnya? Daripada Anas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada dirinya, bapanya, anaknya dan manusia di seluruhnya. Masya Allah. Kalau kita rasa cinta dekat Nabi SAW, maka itulah sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mari kita lihat riwayat hidup Nabi SAW secara ringkas. Mesti anak-anak nak tahu dan mungkin juga telah tahu. Mari kita tengok bagaimana Nabi SAW itu lahir. Yang pertama, mari kita lihat keputeraannya. Nabi SAW macam Abah sebut tadi, lahir bila? 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, pada hari Isnin atau bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, Nabi lahir kat mana? Nabi lahir dekat pada suatu hari pada waktu subuh, ya, di rumah bapa saudaranya Abu Talib. Okey, tahu kan? Yang ketiga, siapa bidan Nabi? Hebatnya Nabi dulu tinggalkan kita 1400 tahun lebih, tapi nama bidan juga dicari dan diabadikan. Kita tak ingat siapa yang sambut kita, kan? Siapa bidan Nabi SAW? Iaitu Asy-Syifa ataupun ibu kepada sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, dan yang memberi nama Muhammad SAW diberi oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib yang menamakannya dengan nama apa anak-anak? Muhammad. Okey anak-anak. Okey, keturunan Nabi SAW adalah keturunan Quraisy. Kenapa kaum Quraisy? Quraisy adalah satu bangsa yang sangat hebat ketika di zaman itu dan berketurunan daripada Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Abdul Wahab, daripada keturunan yang hebat, dan teruskan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. So anak-anak, mari kita lihat sikit nasab atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedia? Inilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abah tanya, ingat tak Muhammad bin apa? Ramai dah tahu, Muhammad bin Abdullah. Okey, kita tengok dekat sini. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Luwai.
Luwai bin Ghalib. Ghalib bin Fihri. Fihri bin Malik. Malik bin Nadri. Nadri bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Muaz. Dan Muaz bin Adnan itu cucu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Bermaksud Nabi adalah keturunan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey anak-anak, hafal betul-betul. Ingat bagaimana susur galur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sedikit biodata Nabi yang lain. Yang pertama, berapa berat Nabi? Berat Nabi sesuai dengan ketinggian Nabi. Taklah Nabi itu berat sangat, tidaklah juga terlalu ringan. Okey, tinggi Nabi pun sesuai dengan berat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam cerah berseri-seri ataupun putih kemerah-merahan. Tak macam Abah lah. Abah ni hitam kemerah-merahan. Tak ada juga merah pun tak ada. Kehitam-hitaman. Okey, hobi Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah perkara yang mendatangkan pahala? Itu saja hobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makanan kegemaran Nabi ialah labu air, roti yang dimasak dengan daging dan juga sup. Itulah minuman kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makanan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi suka minum air susu dan juga air zam-zam. Pakaian yang Nabi suka warna apa? Bukan warna hitam, warna putih ya anak-anak. Dan tugas Nabi juga adalah bahan ataupun pekerjaan Nabi ialah mengembala kambing dan juga berniaga ya. Dan juga perkara yang buku yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastinya Al-Quranul Karim, dan juga sukan yang diminati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menunggang kuda dan juga permainan pedang. Okey, dan juga isterinya ada seramai 11 orang dan juga mempunyai berapa orang anak? Ingat anak-anak? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Raqayyah dan Ummu Kalsum. Okey, itulah nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, anak-anak dan tuan-tuan, nak dengar lagi tak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau anak-anak dan tuan-tuan nak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menjadi anak yatim ketika berada dalam kandungan ibunya lagi. Ketika berumur 2 bulan dalam kandungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan ibunya dan bapaknya yang pulang daripada Syam ataupun berniaga daripada Syam, maka ketika itu Abdullah bapaknya telah meninggal dunia dan dikebumikan di Najar ataupun di Madinah. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yatim. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun pula, Siti Aminah binti Wahab itu ibunya itu membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi saudaranya dan juga pusara ayahnya di Madinah. Dalam perjalanan pulang, Aminah telah jatuh sakit dan meninggal dunia di satu tempat yang bernama Abwa. Itu sebuah kampung yang berada di antara Mekah dan juga Madinah. Tengok anak-anak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi cabaran dalam hidupnya menjadi seorang anak yatim dan juga piatu. Dan selepas itu Nabi menumpang kasih kepada datuknya iaitu Abdul Muttalib, seorang pemimpin Arab Quraisy yang disegani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun pula, datuknya pula telah meninggal dunia. Hanya bermakna 3 tahun sahaja Nabi SAW bersama dengan Abdul Muttalib, dan seterusnya dibesarkan pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Masya Allah anak-anak, cuba lihat bagaimana cabaran yang dihadapi oleh seorang kanak-kanak yang bernama Muhammad, yang kematian ketika berumur 8 tahun. Hilang datuknya, hilang ibunya dan hilang ayahnya, dan akhirnya tinggallah bersama dengan bapa saudaranya.
Apakah hikmahnya anak-anak? Apakah hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sedemikian? Ini nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dididik oleh bapa saudaranya, bukan sekadar dididik oleh bapa ataupun datuknya, tetapi sebenarnya Nabi dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada kecil. Dan ini juga membuktikan bahawa tidak menjadi tomahan ataupun fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sangkaan buruk orang kafir terhadap Rasulullah yang dilatih, yang ditunjuk oleh ibu bapa dan datuknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, untuk membuktikan kebenaran dan keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tercemar dengan kemewahan dan kehidupan yang dilalui oleh kaum Quraisy ketika itu. Jadi anak-anak ingat ya, kesusahan hidup anak yatim seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi penghalang. Begitu juga kepada kita semua yang ada di luar sana. Kesusahan, kekurangan tidak menjadi penghalang untuk kita menjadi manusia yang sempurna sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang hebat, manusia yang agung dan juga gemilang. Dan juga kelemahan, kekurangan akan menjadikan kita sebagai manusia yang akan lebih berdikari dalam menimba pengalaman dan tidak akan sesekali menyusahkan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok peristiwa kalau berlaku di negara kita, apa suka baca. Bagaimana seorang pelajar yang bernama Nik Nurmadiah, seorang pelajar yang hebat di Kelantan yang telah mencapai 20A dalam SPM, walaupun lahir daripada anak nelayan, daripada keluarga yang susah, tetapi membuktikan bahawa kekurangan tidak akan menjadi penghalang untuk kita mencapai sebuah kejayaan. Anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita lihat bagaimana hebatnya Nabi SAW, hebatnya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah dan menjadi idola dan ikutan kepada kita semua. Jadi seharusnya sebagai seorang pelajar Muslim, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang masyarakat Muslim, apakah yang perlu kita hayati dalam kita mengingati ataupun kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kongsikan beberapa perkara kepada anak-anak dan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, kita kena berusaha untuk mengikuti segala akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud yang seringkali mengikuti setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah Rasulullah beribadah? Bagaimanakah Rasulullah bergaul? Bagaimana Rasulullah berjuang? Rasulullah duduk, Rasulullah berjalan, Rasulullah berdoa, sujud dan sebagainya. Mereka sering bertanya kepada Aisyah sehingga semua aktiviti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta prinsip yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga segalanya menjadi pegangan hidup kepada mereka. Dan kalau kita lihat betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Macam dengan anak-anak ni. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abdullah, Ubaidillah dan anak-anak lain supaya berbaris. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang lebih dahulu sampai kepadaku akan aku berikan sesuatu, iaitu hadiah. Mereka pun berlumba-lumba menuju ke arah baginda. Kemudian anak-anak tadi duduk di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mereka dan memeluk mereka. Masya-Allah, itulah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anak-anak, kita kena menyukai peraturan dan segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa contohnya, anak-anak? Jangan sesekali tinggalkan solat. As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan solat maka dia meruntuhkan agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga, perintahkan anak-anakmu solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Daud.
Jadi anak-anak sekalian, solat itu bukan sekadar perkara biasa, malahan adalah merupakan tuntutan kepada kita semua. Yang ketiga, anak-anak, kita kena selalu mengingati dan menyebut Nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dah sebut ke belum? Selawat dekat Nabi ke belum? Sebab apa? Nabi SAW menyatakan orang yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Masya Allah, hebatnya kalau kita sebut 10 kali, 100 kali kita akan dapat selawat daripada Allah kepada kita semua. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau kita sebut, maka kita akan juga diselawat oleh Allah kepada kita. Tak nak lagi ke anak-anak? Yang keempat, buat apa pula yang keempat ni? Yang keempat, kita kena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketundukan hati dan juga kerendahan diri kita. Bagaimana kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila diminta untuk melakukan azan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bilal menyatakan bahawa tidak sanggup lagi untuk mengazankan, bagaimana sehingga akhirnya diminta juga oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun mengazankannya sehingga menangis dan gegak gempita kota Madinah ketika itu. Itulah hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintakan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kisah seorang makcik tua yang mana suami dan anaknya gugur di medan Uhud, beliau terlampau gembira ketika mana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan selamat, walaupun anaknya dan suaminya itu gugur syahid dalam medan peperangan Uhud. Betapa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, anak-anak, kalau kita cintakan kepada Rasulullah, maka jangan lupa cintakan kepada Al-Quran. Bagaimana kita tahu ayat yang pertama yang turun dekat kita dalam apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah ya. Bacalah dengan nama Tuhan yang pemurah lagi Maha mengasihani, Tuhan yang menciptakan kamu daripada sekalian makhluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah sehingga habis ayat ini, anak-anak, dan insya-Allah kita akan perhatikan bagaimana ayat yang pertama turun suruh kita baca. Kenapa kita sebagai umat Islam tidak mahu membaca Al-Quran? Maka rugilah kita, anak-anak sekalian. Jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Dan yang keenam, mesti tak sabar nak dengar yang keenam, cintakan kepada sahabat Nabi. Kalau kita kasih dekat Nabi, cintakan kepada sahabat Nabi. Kalau kita kasihkan Nabi, cintakan kepada ahli bait ataupun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila sakit nak wafat ini, beliau terus memberitahu isterinya supaya cepat-cepat dikebumikan jenazahnya kerana mahu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula ketika dalam keadaan nazak, beliau memanggil anaknya, wahai anakku Abdullah, pergi cepat minta izin Aisyah radhiyallahu anha supaya aku akan dimakamkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya anak-anak, cintanya sahabat, cintanya mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cintakan kepada Nabi, kita kasihkan kepada Nabi, marilah sama-sama kita mengikuti segala jejak langkah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja untuk anak-anak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala